Okey, apa khabar semua? Apa yang saya lihat ialah wajah-wajah ceria daripada anda semua, ya, daripada ini Puan Aini yang bekerja keras, ya. Dan saya kebetulan pula sebab memang sebelum ni kita buat secara face to face pun Puan Aini yang tolong organize, kan. Okey, dan saya nampak ni Nolina, Fairuz, ya, Jamilah, walaupun profile picture tapi nampak senyuman dia, ya. Zarawi, Emma Marini, Zabeda, Rafiza, Rizal menyembunyikan diri, ya. Okey, Rafiza, Zamila, baru nampak Rizal lah. Roslinda, okey, Nur Azlina ni adik Puan Aini, kan. Okey. Lepas tu saya ada backup, ya. In case kalau yang ni tak jalan, jangan terkejutlah. Saya tukar sebab ada backup. Selalunya saya sediakan backup. Nurul Farah Hidayu, ya. Lepas tu iPad yang tak tukar nama. Muhammad Nur, Sarita. Okey, Salam Cicu, ya. Muhammad yang mana, ya? Muhammad Tahir ke Muhammad mana? Okey, Muhammad Nur Rahim. Kita dah 30 orang sebenarnya, ya. Okey. Jadi itu antaranya. Oh, Imran pun ada, Sarina, Zaitun, Fazli, Aryati dan sebagainya. Okey, terima kasih banyak atas ucapan dan juga doa yang diberikan. Saya ingat ramai beratus-ratus orang yang memberikan ucapan ketika saya dilantik, ya. Jadi saya memegang jawatan doktor penyelaras, doktor pendidikan tinggi. Recommendation daripada penyelaras yang terdahulu, saya pun itu tak tahu, kan. Jadi oleh sebab diberikan amanah, jadi itulah saya bertekad untuk membantu anda semua. Jadi sebab itulah kita buat, ya. Jadi saya fikir program mesti jalan, ya. Nanti kita akan buatlah supaya ni menjadi lebih formal lagi, ya. Dan dalam kita nak buat pun menarik minat rakan-rakan kita daripada di luar daripada DPT. So saya ingat okeylah, no problem. Fokus pada DPT, tapi banyak daripada poin-poin tu boleh juga diambil iktibar oleh rakan-rakan kita yang lain, ya. Okey, saya sengaja buat 1 jam itu untuk santai, ya. Tapi sebenarnya dia boleh pergi sampai 2 jam dan 3 jam, ya. Jadi 1 jam tu untuk siapa yang nak keluar bolehlah lepas tu. Tapi siapa yang masih berminat, mungkin kita ada ada lagi tips yang menarik, kita ada perkongsian dan sebagainya, ya. Okey. Saya harap anda semua masih mampu mengukir senyuman walaupun keadaan di negara kita nampak semakin mencabar, ya. Okey, nampak semakin mencabar. Jadi semoga itulah diberikan kemudahan oleh Tuhan, ya. Jadi saya akan share slide. So ada slide walaupun kita buat secara tak rasmi, tapi ada slide-nya. Okey, so nanti salinan slide ni saya akan berikan kemudian, ya. Okey, ya, saya nak test dulu. Okey, boleh nampak tak slide? Nampak, Doktor. Nampak, ya? Okey, saya pusing-pusing sekejap. Okey, nampak tak? Nampak tak dia bergerak? Nampak, Doktor. Alright, okey. So kita akan mulakan secara rasmi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir kerana sudi, walaupun kita buat pada saat malam begini, tapi tuan-tuan dan puan-puan masih sanggup bersama-sama dengan saya, ya. So ini adalah sesi sulung saya sebagai penyelaras, ya, dan saya sangat-sangat menghargai sokongan yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan kerana tugas saya
sebagai penyelaras ni sebenarnya mencabar, ya. Dan satu langkah yang pertama sebenarnya dia ada dua, satu pentadbiran dan satu lagi macam mana kita nak tingkatkan kefahaman supaya semua berjaya dengan cemerlang. So inilah salah satu usaha saya, ya. Jadi semoga lepas ni kita boleh buat lagi banyak program-program yang seperti ini. Apa yang saya nak ialah bottom up. Jadi maksudnya inisiatif daripada anda semua. So lepas ni ada ramai lagi volunteer yang sanggup organize seperti ini. Pada malam ni Puan Aini kan, pada hari yang lain jadi mungkin orang lain pula, ya. Biar kita sama-sama tu, ya. So ini adalah sesi santai DPT siri 01. Nampak tak kenapa saya tulis 01 situ? Kenapa saya tak tulis siri 1 tapi saya tulis 01? Sebabnya ialah akan ada lagi, kita harapkan ada banyak lagi program-program yang seperti ini, ya. So pada hari ini saya nak bawakan tips berkomunikasi dengan penyelia, dan kita akan adakan pit stop yang tertentu untuk kita engage, jadi maksudnya terlibat dalam pembelajaran. Jadi mungkin saya nak suruh anda semua menuliskan sesuatu, menyertai kuis dan sebagainya. Tapi malam ni kita belum ada kuis lah, ya. Okey, jadi Sabtu 30 Januari 2021. Okey, slide yang pertama, ya. Jadi slide yang pertama, ya, tips berkomunikasi bersama penyelia. Jadi kadang-kadang penyelia beritahu kan, pelajar-pelajar dia tak ada progres pun, tak pernah jumpa pun. Siapa dia? Ada setengah tu minta nombor telefon daripada saya, ya. Sebab apa? Tak kenal, sebab dia nak contact, kan. Alright. Jadi kita sebagai pelajar, kita kena keep in touch dengan para penyelia, ya. So sini saya nak letakkan beberapa perkara penting yang perlu kita tahulah, ya. Okey, jadi antaranya ialah kita kena kenal siapa penyelia kita. So mengenali personality penyelia. Lepas tu saya nak bawa so ini apa strategi kita dalam mendekatkan diri kita pada penyelia, ya. Dan seterusnya kita pergi pada yang seterusnya. So banyak tips-tips lain yang saya nak berikan. Kemungkinan 1 jam tu tak cukup, tapi kita cuba economize the time, ya. So kita akan pergi pada yang pertama, ya. So diharap semua dapat participate, ya. Alright. So mengenali personality penyelia, ya. Ada banyak teori personality, tapi saya nak guna yang mudah sajalah, ya. Yang melalui geometric shapes, ya. Okey, boleh tak setiap orang sekarang, ya, anda jangan dengar saja, ambil kertas kosong, satu helai, 2 helai dan juga pen, ya. Alright, jadi kita nak mengenal personality seseorang. So saya ambil, itulah model yang paling mudah sekali, geometric shapes, ya. Alright, jadi kita nampak apa di sini, ada 5 semua. Yang pertama, okey, saya cari laser pointer dulu. Okey, saya dah jumpa dah laser pointer. Alright, so nampak laser pointer saya. So yang pertama ialah, yang pertama ni apa? Ini adalah circle, ya. Warna tu tak kisah, saya colorkan saja supaya kita dapat bezakan dengan shapes yang lain. Okey, so circle, ya. So circle ni dia bergolek. Kita boleh tolak ke sana kemari. Okey, so maksud dia apa? Dia adalah personality yang mudah didekati, dia sangat prihatin. So dia selalu tanya, apa khabar? Ya, macam mana this sem? Ya. Jadi sebenarnya pelajar graduate ni, orang tak boleh tanya sampai setakat mana dah progress, kecuali supervisor, kan. Dia selalu tanya, dia prihatin dan sebagainya, ya. Okey, yang kedua adalah square. Square ni kita nampak kan, dia segi 4 dan dia sama, ya. Jadi panjang yang ni, tapak ni dengan tinggi dia sama, kan. Okey, jadi maksudnya apa? Dia adalah seorang yang
yang terperinci, yang fix. Fix itu maksudnya tetap pada pendirian, dia sangat berstruktur, dia sangat terperinci, sangat sistematik. Dia tak suka kalau adanya kekaburan. Ya. Okey, so ini adalah square. Okey, kita pergi pada yang ketiga, rectangle. Rectangle ni dia kemas juga, tapi dia agak fleksibel. Ya, jadi maksudnya kalau ada apa-apa perkara yang datang, so dia boleh mengubah, ya. So dia ada fleksibel. So dia agak kemas seperti juga square, tapi sekiranya ada apa-apa yang berlaku, dia lebih mudah. Jadi square ni dia agak sukar, kena ikut minit mesyuarat. Jadi ikutlah yang dalam tu kan, ya. Okey. Okey, macam mana pula dengan triangle? Jadi triangle ni adalah shape yang paling stable sekali. Jadi kita nampak dia di sini, tapak dia begitu kuat, kita nak tolak ni agak sukar. Kita nak jatuhkan, ya. Sebab apa? Tapak dia yang paling luas, jadi susah kita nak tolak. Dia ada 3 bucu yang tajam dan dia ada kemuncak, dia ada puncak macam ni. So maksudnya apa? Dia adalah orang yang sangat fokus kepada matlamat. Ya, dia pentingkan tindakan, action oriented, dan dia banyak memberikan arahan supaya matlamat tu sampai. So dia akan memberikan arahan itu, ini dan sebagainya. Ya, so yang penting kerja tu siap. Itu adalah action oriented. Ya, alright. So yang kelima adalah squiggle. So yang squiggle ni dia adalah kreatif dan spontan, dia rimas kalau terlalu berstruktur, ya. Dan dia mudah bosan terhadap rutin, ya. So ni antara 5 perkara, ya. Jadi sekarang ni saya nak setiap orang participate, cuba tengok ruang di sini adalah anda kena tanda, ya. Yang pertama diri anda. Diri anda, ya. Diri anda, yang mana satukah diri anda? Adakah anda circle? Adakah anda square? Adakah anda rectangle? Adakah anda triangle? Adakah anda squiggle? Ya, saya stop share sekejap. Right. So saya nak anda buat apa? Anda perkenalkan diri anda, ya. Anda jump inside the chat, ada chat kan? Yang dekat bawah tu. Yang ada tulis nombor 8 tu, okey, tekan dalam situ, anda introduce diri anda dan di mana anda berada sekarang. Ya. Saya Square dari Kajang, Selangor. Okey, boleh ya? Alright, so saya lakukan sekarang, bermula dengan saya. Alright, okey, ya. Okey, so kita nampak menarik ya. Emma Marini, Squiggle daripada Wangsa Maju. Okey, so saya dua tengok tempat lah, kadang-kadang squiggle, kadang-kadang square. Okey, I'm Circle from Kelang, Nadia, itu Nadia. Amir, Squiggle daripada Putrajaya, ya. Mia, Squiggle daripada Ganu Kita. Oh, bersiaran daripada Ganu Kita ke, Mia? Okey, Fairuz daripada Putrajaya, Rectangle. Okey lagi. Okey, Nora daripada Subang Jaya. Ya, Rectangle, ya. Circle, Zamila. Okey, Norlina, Squiggle, ya. Zarawi, rasanya Rectangle dan sebagainya, ya. So itu adalah kita mengenali diri kita, ya. Kita, ya. Zaitun, Rectangle daripada Sungai Buloh, ya. Kadang-kadang Squiggle, ya. So Noraini, Circle daripada Puchong, ya. Secara tak langsung juga saya boleh tahu. Okey, Faridah Musa daripada Bandar Baru, ya. Okey, apa khabar? Lama tak jumpa ni, Faridah ni.
Okey, Fadli, circle code doktor. Ya. Ya, mungkin juga anda menilai diri anda sendiri, ya. Alright, jadi sekarang saya minta setiap orang renung sejenak, ya. Renung sejenak. Sekarang dah ada supervisor kan? Siapa yang blok 6 dah ada supervisor. Siapa yang belum ada akan supervisor akan dilantik, tapi dah ada cadangan anda. Siapa yang blok 5 mungkin anda boleh ambil itulah supervisor kajian tindakan sekarang, ya. Alright. Jadi sekarang ni boleh tak tulis your SV. Your SV tu apa personality dia? Circle ke, triangle ke, squiggle ke? Alright. Okey, kita ambil 1-2 minit. Okey, so saya nampak situ ni Noral Huda, circle daripada Sungai Merap, ya. Hafizah Suzana, squiggle dan juga circle, ya. Rasanya Hafizah Suzana ni duduk tak jauh daripada rumah saya, ya. Across the roundabout saja. Okey. So Faridah kata rectangle, SV dia. Okey, yang lain macam mana? Canta kata square. Jadi yang square tu adalah yang terperinci, ya. Okey. Okey, Nolina kata circle. Okey. So yang apa sangat peramah, baik hati. Alright, okey. Siapa lagi? Rizal kata circle. Ramai juga circle lah. Fairuz kata square. So anda sebenarnya dah dapat menilai, ya. Jadi tak perlu suruh supervisor isi borang, isi apa ni, questionnaire dan sebagainya. Ini secara umum lah, ya. Jadi secara umum kita tahu, dan bila kita tahu ni, kita tahu apa kehendak mereka, apa keperluan mereka. Jadi yang square tu dia adalah seorang yang terperinci, yang kemas. Jadi bila kita hantar kerja, report dan sebagainya, so mesti betul, ya. Kalau ada kesilapan sikit je, typo dan sebagainya, so dia akan memberikan komen, ya. Dan selalunya supervisor seperti ini dia akan komen lebih daripada apa yang kita jangkakan, ya. Yang circle ni dia sangat baik, ya. Dia sangat baik, selalu tanya khabar dan sebagainya, ya. Okey, kemudian apa lagi? Rectangle ni fleksibel, so dia agak kemas, tapi dia juga adalah fleksibel, Jadi Muhammad Nur kata SB1 rectangle, SB2 square. So kedua-duanya kemas, ya. Siapa? Muhammad Tahir, yang pertama circle, squiggle, yang kedua circle, rectangle. Alright, jadi tu antaranya. Okey, jadi latihan tu sebenarnya penting untuk kita menilai personality. Yang pertama kita sendiri, ya. Ya, dan kita dah tahu dah kalau yang circle tu kena bagus sikitlah report, ya. Dan kita ni mungkin squiggle. Squiggle ni dia tak fikir sangat, tapi dia sangat kreatif kan. So macam mana nak memenuhi keperluan supervisor yang sifat dia square, maksud saya, ya. Alright. So yang triangle ni dia akan ada ni push kita. Bila lagi nak siap ni? Sekarang dah semesta yang ke-14, ya. Bila nak hantar cepat, ya. Jadi mungkin triangle ni awal semesta jumpa kita dah kena set goal, ya. Apa yang kamu nak, ya. Usulan tu bila, ya. So dia akan push kita. In one sense bagus jugalah. Sebab apa? Sebab kita cepat menulis kan. Sebab kita takut dekat dia. Jadi cepat menulis. Yang risau sikit ni, yang circle dengan squiggle ni. Sebab apa? Dia baik-baik. So kadang-kadang yang macam squiggle, ya. Yang macam squiggle tu pelajar yang risau. Sebab apa? Relax sangat. Okey, so saya harap setiap orang dapat balance, ya. Kita mengenali siapa diri kita, ya. Dan dalam kita menjadi pelajar ni satu perkara yang penting, ya, sebab kita perlukan precision, kata Silverman. Jadi kita tulis pun
tulis dengan tepat, dengan kemas supaya orang tak confuse. Ya, jadi walau apa jua personality kita. Jadi maksudnya squiggle ni kena struggle sikit lah supaya memenuhi kehendak, ya. Memenuhi kehendak supervisor, memenuhi kehendak graduate school dan sebagainya. Alright, jadi ini adalah itulah. Kalau ada teori lain, sebenarnya ada teori lain, MBTI, ya. Juga kalau siapa-siapa tahu tentang apa itu Big Five teori. Big Five teori itu dia ocean, ya. Ingat tu saja ada 5 karakteristik, ya. Anda juga boleh menilai melalui itu, ya. Tapi saya ni guna yang paling mudah sekali, ya. Jadi sekarang ni kita tinggalkan ni personality, kita dah tahu apa personality kita, ya, dan kita cuba penuhi. Dan kalau misalnya supervisor kita tidak square pun, kita kena hantar report juga seperti biasa. Sebab apa? Sebab ada keperluan-keperluan tertentu yang dikendaki oleh fakulti pendidikan. Okey, saya pergi pada yang seterusnya. Alright, okay, so kita dah buat yang ni. Alright, so yang ni, apa cara kita nak mendekatkan diri dengan penyelia kita? Jadi selalu saya dapat aduan daripada penyelia, ya, untuk DPT, untuk master, untuk PhD, apa mereka cakap, student tak jumpa, mereka tak kenal pun, mereka tak tahu pun. Setengah tu student master, tiba-tiba je hujung semester hantar report kan. Jadi itulah maksudnya itu sesuatu yang sepatutnya tidak berlaku, ya. Jadi kalau supervisor tak kenal kita, maksudnya kita berada dalam ni lah. Ini adalah mengikut Adler, mengikut Hall, ya. Kita ada zon-zon peribadi. Zon ni dari segi fizikal dan juga dari segi psychological, ya. Jadi setiap orang dia ada zon masing-masing, ya. Jadi zon yang paling rapat sekali adalah zon intim, zon mesra. Jadi orang lain tak boleh masuk, hanya pasangan kita kalau kita kahwin, ya. Suami ataupun isteri kita, intimate zone, ya. Lepas tu di luar sikit personal zone, ya. Maksudnya kawan yang akrab, ya. Kalau saya kawan yang akrab, mungkin itulah rapat, kadang-kadang nampak duit kalau masa kita dekat asrama dulu kan. Jadi jumpa duit dia boleh ambil je. Boleh ambil je, lepas tu beritahu kemudian. So tak kisah kan. Itu sebab akrab, kita dah tahu kan. Ada perhubungan yang baik. Yang di luar sikit ialah yang sosial, ya. Ya, kita selalu jumpa tapi tak berapa rapat. Okey, dan yang paling luar sekali yang public, ya. Kita nampak sekali-sekala itulah jadi khalayak ramai. Jadi kita jangan ada pada mata supervisor tu dalam ruang public, ya. Jadi asalnya kita mungkin public, tapi kita itulah kena selalu berkomunikasi dengan dia, ya, supaya dia kenal kita. Dan bila dah kenal tu senang kita nak berhubung, nak tanya soalan dan sebagainya, ya. So masuk dalam zon sosial, jadi mungkin dia tak berapa kenal lagi kan. Alright, tapi dan lepas tu kemungkinan kita selalu tanya dia soalan dan sebagainya, tanya khabar dan sebagainya. So nanti lepas ni ada tips, ya. Jadi tips saya ada 2. Yang pertama untuk domain personal, dan satu lagi ialah untuk domain academic. So kita pelajar graduate ni dua-dua sekali kita kena fikir. Alright, yang personal ni yang akrab. Jadi yang akrab ni maksudnya dia dah kenal dah siapa, dia ingat, ya. Jadi sebenarnya penyelia di fakulti pendidikan, ya, sebab kita ada ramai student, pensyarah ada ramai student, dan ada setengah tu berpuluh-puluh ya, pelajar. Jadi bila berpuluh-puluh pelajar tu, kadang-kadang dah tak ingat siapa, nama pun bertukar-tukar dan sebagainya, ya. Jadi setiap kali hantar email kena introduce siapa, nama sekian-sekian-sekian, daripada program apa, baru dia ingat, ya.
Okey, jadi siapa yang berada dalam zon personal ni, jadi kemungkinan dia tak ada masalah lah. Dia ingat, dia tahu. Ya, jadi siapa diri anda? Ya, sebab apa? Sebab selalu tanya soalan, selalu berhubung, ya, selalu apa ni? Itulah maksudnya ada komunikasi yang erat. Jadi sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, anda semua kena fikir macam mana kita nak rapatkan lagi, ya, nak rapatkan lagi. So anda kena convert daripada zon public masuk kepada zon sosial, daripada zon sosial masuk zon personal. Jadi intimate mungkin tak perlulah, paling jauh personal, ya, kecuali anda menjadi pasangan kepada penyelia itu, suami ataupun isteri. Tapi kalau suami isteri, dia tak boleh pula jadi ni kan, suami ataupun isteri jadi penyelia kan. Jadi itu tidak ethical, kena cari orang lain pula, ya. So faham Jadi maksudnya kita memang dalam keadaan macam tu, ya. Orang yang public ni, berada dalam public, kalau misalnya dia secara tiba-tiba, ya, buat seolah-olah personal, so akan timbul masalah di situ. Just imagine, stranger datang, tiba-tiba dia pegang tangan kita, dia cuit bahu kita. Apa kita rasa? Kita rasa agak pelik. Orang ni gila ke apa? Ya. Tapi kalau orang tu dalam zone personal, ya, zone personal, lepas tu dia tepuk bahu kita, kita tak ada masalah. Ya. Kadang-kadang cakap aku engkau tak ada masalah. Sebab apa? Sebab sudah sampai pada peringkat yang erat kalau dalam konteks dua orang yang bersahabat, ya. Alright, so yang ni tuan-tuan dan puan-puan faham bahawa strategi kita dalam perhubungan adalah untuk merapatkan lagi, dan sebenarnya untuk perhubungan ni ada topik yang saya minat, ya. Saya pernah jadi trainer untuk student di Australia, dan apa yang saya ajar ialah interpersonal skills. So macam mana kita nak membina hubungan yang erat dengan orang lain, ya. Dan ada satu buku yang yang agak klasik, tapi poin dia banyak, kita banyak boleh gunakan, ambil iktibar. Tajuknya ialah How to Win Friends and Influence Others, ya. Jadi itu buku yang bagus, banyak daripada poin-poin itu kita boleh ambil. Contohnya macam mana nak buat orang rasa being appreciated, ya. So macam mana kita nak menghargai supervisor itu, ya. So macam mana kita nak menarik perhatian dia, kita bercakap topik yang selalu menjadi minat dia, ya. Okey, jadi itu antara perkara-perkara penting yang kita boleh ambil iktibar, ya. So ada lagi, ya, buku Alan Pease. Alan Pease ni ada buku yang pertama Talk Language, yang kedua Body Language, yang ketiga Right Language, ya. So saya baca itulah ketiga-tiganya, terutama Talk Language dan juga Body Language. Yang Body Language tu diterangkan macam mana kita nak membaca bahasa badan, ya, supaya kita dapat memahami seseorang, ya. Okey, yang Talk Language tu macam mana kita nak membuatkan conversation kita, ya, dapat merapatkan lagi perhubungan dengan sahabat kita misalnya, ya. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Saya skip yang ni, takut mengambil masa yang lebih. Okey, sekarang ni kita masuk pada perkara yang seterusnya, iaitu idea kreatif, ya. So macam mana kita nak membina hubungan, ya, dengan supervisor kita, ya. Yang penting kita nak wujudkan rasa trust itu, kepercayaan itu. Kita nak wujudkan kemesraan itu, supaya bila kita tanya soalan, so dia akan memberikan jawapan, ya. Kalau tak trust, jadi mungkin jawapan dia pendek saja. Tapi kalau dia trust, dia percaya pada kita, dia akan memberikan jawapan dan dia akan sanggup. Kalau ada lagi maklumat, dia akan bagi lagi dan sebagainya. Kalau boleh kita nak sampai pada peringkat itu, ya. Okey, so ada dua domain, ya. So yang pertama personal, yang kedua academic, ya. So yang personal sebab kita nak membina hubungan,
ya, supaya selalu ada hubungan tu, selalu communicate dalam WhatsApp, sebab ini yang kita selalu gunakan. WhatsApp dan juga Telegram, sekurang-kurangnya bertanya khabar. Kadang-kadang kita malu nak hubungi sebab apa? Report tak siap lagi dan sebagainya. Ya, okey, itu tak apa. Ya, tapi setakat apa? Tanya khabar tu apa salahnya kan? Jadi supaya apa? Dia ingat bahawa kita ni adalah pelajar dia. Kita masih berada dalam radar penyelia. Ya. Jadi selalu communicate dalam WhatsApp ataupun Telegram, sekurang-kurangnya bertanya khabar supaya anda tidak hilang daripada radar penyelia. Jadi sekurang-kurangnya anda boleh beritahu kan? Boleh beritahu ni kan ada tentang satu masalah kecil, so macam mana nak selesaikan. Itulah ya, apa maksud konsep itu, variable itu dan sebagainya, ya. Okey, yang kedua kita sebenarnya kena cari alasan. Ada tengok tak filem apa ni, Three Idiots? Ya. Jadi Amir Khan kata kita kena cari alasan untuk kita belajar. If you have to wear uniform, and then wear uniform. If you have to pay the fee, and then you pay the fee. Ya, okey. Jadi macam mana tu kan? Jadi ini adalah perkara yang kita boleh lakukan, ya, supaya ada hubungan. Ini adalah common sense, ya. Memberi ucapan jadi alasan kita, ya. Hari jadi, hari raya, tahun baru, kemerdekaan dan sebagainya. So once in a while kita dapat hubungilah penyelia-penyelia ini. Yang ketiga, mengetahui perkara yang diminati oleh penyelia supaya ada modal untuk kita ajak bersembang. Hobi ke, ataupun jadi mungkin ada perkara tertentu yang dia minat ke, dia terlibat dalam certain NGO. So kita tahu kan, kita buatlah homework sikit, ya. Kita baca dan lepas tu boleh cakap dengan dia, ya. Kalau misalnya penyelia kita minat MU. Minat MU. So bacalah sikit. Kita tak apa minat sangat bola kan. Baca sikit dah kita boleh share, ya. Okey, so banyak perkara. So ini dari segi personal lah, ya. Sebab kadang-kadang jadi mungkin kita takkanlah kita 100% cakap research kan. So kadang-kadang kita mulakan dengan small talk kan. Cakap tentang perkara yang tidak berkaitan dengan research dan lepas tu baru kita masuk pada topik research, ya. Jadi sebenarnya Alan Peace, pakar komunikasi, dia beritahu macam ni. Dalam kita nak bina conversation yang baik, kita kena ada small talk, lepas tu baru kita cakap benda yang serius, ya. Kita tak boleh tiba-tiba je kita jump pada topik yang serius. So kena gradually build up. Start daripada the casual conversation dan lepas tu pergi pada tu, ya. Cuma risau sikit kalau orang perempuan dia mukadimah dia agak panjang sikit kan. Jadi lama. So kita pendekkan supaya kita dapat fokus kepada apa yang kita perlukan. Okey, jadi seterusnya ialah akademik. Okey. So akademik, ya. Jadi akademik dia macam ni, ya. Yang keempat, ya. Okey, so yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan lepas tu yang keempat. So yang keempat ni sebab sama ada suka ataupun tak suka. Jadi sekarang ni kita menggunakan social media, ya. Yang kita tahu Facebook, Twitter dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia ada the academic version. Dia macam ResearchGate, apa lagi, ya. ResearchGate, lepas tu LinkedIn, ya. Jadi maksudnya katakan kalau kita suka artikel seseorang tu, pendapat dia, jadi kita like, ya. Kalau macam saya daftar dalam Quora, Quora kan. Okey, dan saya nak tahu tentang sesuatu perkara, ya. Okey, dan saya akan type saya punya search term dan saya akan like siapa-siapa yang tanya soalan tu. Sebab apa? Bila ada pakar memberikan jawapan, jadi kita akan dapat jawapan dia. So itulah the academic side of social media, ya. So itu banyak dalam LinkedIn, ResearchGate. So cuba itulah
jadi follower pada your FB dalam LinkedIn, ResearchGate, dan kadang-kadang FB ni biasanya untuk santai, tapi untuk setengah orang dia akan masukkan juga maklumat-maklumat yang berkaitan dengan akademik. Ya, kalau macam saya basically campur-campur lah, ada akademik, dan saya tahu antara pensyarah tu dalam Facebook dia beritahu apa idea-idea dia yang bagus tentang pendidikan di Malaysia. Tentang pendidikan di Malaysia. Jadi orang yang macam ni kita patut follow sebab ada banyak perkara menarik yang daripada idea tu. Ya. Jadi apa lagi kalau orang itu supervisor kita. Jadi kita boleh follow lah. Ya. Okey ya. Yang kelima, membaca karya penulisan penyelia dan membuat citation. Kita kena familiarize, ya, apa karya dia, dan of course terutamanya yang berkaitan dengan kajian kita kan. Kajian kita. Jadi dia akan rasa dihargai sekiranya kita buat citation, dan bila berjumpa dia kata ni apa idea yang doktor ada bincang dalam jurnal sekian. Jadi sebagai seorang supervisor dia rasa bangga, kata oh rupanya pelajar aku tahu apa yang aku tulis dekat sini kan. Dia hebat ni. Dia banyak membaca dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku sekarang ni kita tak tahu pun apa yang ditulis oleh supervisor kita. Kita tak tahu pun. Jadi tu masalah sikit. Jadi sebenarnya apa yang dihargai oleh supervisor tu bukannya hadiah hari jadi, kek dan sebagainya, nak bagi boleh lah. Tapi yang penting, yang lebih mereka hargai ialah bila adanya citation. Kan? Jadi buat artikel, cite daripada ni, katakan supervisor, so nanti dia akan keluar dekat ni. Dekat eRap UKM, dia akan ada alert, kata oh sekian pengarang telah membuat citasi terhadap artikel anda. Alright. So yang kelima So yang keenam, membiasakan diri dengan konsep variable construct instrumen yang menjadi minat penyelia itu. Dia mudah saja, Dia mudah saja. Kita boleh tengok dalam Google Scholar tu. Okey setiap orang boleh guna ni lah, Google Scholar, Google Alert, Scholar Alert untuk track artikel-artikel mengikut sistem yang mereka gunakan dalam kajian, dan juga kita boleh letak nama kita sendiri, nama supervisor dan sebagainya. Dulu ni saya ada buat ni bengkel ni dengan grup Amir Hamzah. Okey, dan nampaknya mereka gunakan, dan bila ada artikel yang terkini yang keluar, kita boleh gunakan untuk proposal kita, untuk kajian kita. Okey, yang ketujuh, mengikuti perkembangan akademik penyelia seperti jurnal yang baru terbit. Kalau kita ada alert tu, memang dia akan beritahu. Artikel daripada siapa ni akan dia baru keluar dan sebagainya. Kertas yang dibentang dalam persidangan, poster yang memenangi pingat dan sebagainya. Alright, Okey, so ini adalah dari segi domain personal dan juga akademik. Jadi sekarang ni kita nak dive further. Kita nak menyelam lebih dalam lagi. Okey. Alright, sebelum tu kita buat aktiviti ni sekejap. So anda ingat nombor 1 sampai 7. Personal 1 sampai 3. Akademik 4 sampai 7. Cuba tengok satu-satu. Okey. Cuba anda tulis untuk personal yang anda sudah lakukan pada yang anda sudah amalkan berapa? Misalnya 1 dan 3. 2 tak pernah, ataupun 1 dan 2, 3 tak pernah. Okey, kemudian academic domain, ada tak anda buat nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7. Jadi kemungkinan
anda ambil 5 saja selama ni ataupun semua, ya. Alright, jadi anda akan tulis macam ni, ya. Okey, dalam chat tulis perkara yang telah anda lakukan. Contohnya personal 1 dengan 3, 2 tak buat, ya. Akademik 4 dengan 5 tak buat, 6 dan 7, ya. So saya bagi peluang, kita ambil masa 2 minit untuk buat aktiviti ni. Okey, cuba tengok balik. Okey, tulis dalam kertas. Okey, tulis nombor saja, tak perlu tak perlu tulis the whole sentence. Okey, dan lepas tu jump inside the chat and write down the numbers for personal, for academic, ya. So saya unshare sekejap, so kita tengok apa hasilnya. Okey, boleh, ya. Alright, okey, Nadia personal 1 dan 3, okey, bagus. Akademik 5 dan 7. Okey. Okey, Fairuz 1 dan 2, akademik 5, 6, 7. Ya. Okey. Okey, nak tahu birthday tak susah, ya. Follow je dalam Facebook ataupun kadang-kadang dekat website Fakulti Pendidikan ada, ya. Okey, Abdul Wafi 1, 2, 4, 5, 6. Okey. So nampak macam lengkap, Wafi 4, 5, 6, ya. So dari segi akademik dia. Okey, Canta akademik 5, ya. Okey, Aryati 1 dan 2. Okey. Ni siapa ni? Zamila. Nampak lengkap semua 1 sampai 7. Okey, tahniah. Adibah, Adibah Aisyah, ya. Zamila 1, 2 dan 7. Alright, jadi siapa yang tak lengkap tu sebenarnya kita boleh mengorak langkah, so macam mana, ya. Mungkin anda tak tahu kan, kita itulah sebenarnya ResearchGate tu bagus, ya. Dia macam Facebook, ResearchGate, LinkedIn. Dia macam Facebook tapi dia academic. Dia academic, ya. Okey. Saya pun sebenarnya Facebook pun masuk juga kan. Dan bila masuk Facebook, saya utilize betul-betul. Jadi maksudnya kalau ada apa-apa yang sifat dia akademik, cepat-cepat saya akan ambil dia punya URL, patut letak dalam nota saya. Ya, so nota tu kita ada online kan, sama ada guna OneNote, ya. Kita boleh guna OneNote ataupun boleh guna yang gambar gajah tu. Lupa dah, ya. Sebab yang tu kita simpan dalam cloud dan bila pergi mana-mana kita boleh rujuk, ya. Dan saya juga suka gunakan online mind map, ya. Sebab kita nak kumpul artikel. Yang satu artikel variable kepimpinan, ya. Satu lagi artikel di bawah construct ataupun variable learning misalnya kan. Nanti nak rujuk senang. Dan di bawah learning tu pula kita boleh pecah-pecah lagi kan kepada informal learning, formal learning dan sebagainya, ya. Alright. Okey, Dr. Zaizul pun ada juga. Saya nampak senyuman Dr. Zaizul, ya. Apa khabar Dr. Zaizul? Okey. Alright, so Adibah kata saya selalu mengintai SV saya punya research. Bagus. Mengintai ini adalah mengintai yang bagus, ya. Amazed tentang jumlah reading paper and citation, ya. So kadang-kadang daripada supervisor ni kita akan dapat ilham, dapat inspirasi, ya. Kata alangkah bagusnya. Sebenarnya dreaming tu tidak salah. Aku nak jadi seperti supervisor aku dalam masa 3-4 tahun lagi. Jadi kita pasang cita-cita seperti itu kan. Sebab dianya memberikan inspirasi kepada kita sebenarnya. Okey. Alright. Jadi sekarang ni kita nak pergi pada yang slide yang seterusnya. Okey. Okey, ni apa kata Zaizul? Okey, mudahan doktor sihat sokmo. Okey, saya alhamdulillah saya sihat. Saya tidak ada untuk tahun ni saya belum pergi klinik lagi, ya, sebab tidak ada masalah kesihatan, ya. Alright, kita akan pergi pada yang seterusnya.
Okey, iaitu kita nak bincang tentang okey. So yang ni apa sebenarnya? Okey, ni saya nak beritahu ya. Perlunya kita contact supervisor sebab apa? Sebab sebenarnya supervisor menilai kita every sem. Ya, so nampak impression yang tak berapa bagus kalau kita langsung tak jumpa kan. Ya. Okey, so ini adalah penilaian ya. Siapa yang PhD, DPT, Master Research, mereka akan dinilai oleh penyelia masing-masing. Kalau penyelia tu ada 3 orang lah yang menilai. So apa yang ditanya? Tengok Yang pertama, penyeliaan kekerapan berjumpa dengan penyelia. Tidak pernah. Kadang-kadang, selalu. So ada 3 tu. So jangan sampai penyelia jawab tidak pernah. Okay? Jadi sekarang ni susah nak jumpa kan? So kita gunakan social media. Kita gunakan WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Okey, yang kedua, tahap pembacaan oleh calon. Okey, sebab tu kita nak communicate. Dan bila kita communicate tu, penyelia boleh tahu tahap kita. Oh, nampak dia bagus. Macam-macam scholar yang dia tu. Dia kita bagus kalau kita bincang apa-apa, kita sebut nama. Siapa scholar ni cakap macam ni, itu semua kan. Itu menunjukkan kefahaman kita. Jadi SB akan menilai kita, adakah kefahaman kita terhad, sederhana, luas. Okey, permulaannya tak apa, mungkin terhad kan. Tapi lama kelamaan, kalau kita buat dengan sistematik, misalnya, kalau saya guna itulah jadual, buat pemetaan literature, guna mind map. So lama-lama kita akan faham, ya. Saya dulu supervisor beritahu saya, okay, Zamri, you must use index card. Masa tu dekat Australia kan. Jadi saya pun ikut cara dia, iaitu bila kita baca buku, bila kita dengar lecture, poin-poin penting kita tulis dalam manila card. Dan manila card ni kita susun cantik-cantik, tulis dia punya konsep dia, susun ikut alphabetical order. Kan? Okey, bila dah banyak saya ada masalah. Masalah macam mana? Bila dah banyak, macam mana nak bawa? Takkan nak bawa dalam beg kan? Ke sana kemari. Kan? Okey, so apa yang saya buat? Saya buat secara elektronik. Ya, cari-cari software, ada banyak software menarik. Tapi tak jalan juga. Kita guna, yang jalannya guna PowerPoint. Sebab apa guna PowerPoint? Bila nota kita masukkan dekat situ, dan sebab kita, kalau saya pensyarah kan, nak tunjuk dekat student mudah, kita tak perlu transfer lagi. Kalau kita guna software index card tu memang ada ya. Software index card, yang pertama kita masuk dalam index card. Yang kedua nak masuk lagi dalam PowerPoint, jadi banyak kerja ya. So saya guna PowerPoint saja dan lepas tu saya print, sebab masa tu telefon pun kita jarang guna sangat kan, telefon bimbit. So dapat saya print, dan print tu rasa dengan kemas lah, dengan cantik, dan baca. Sambil tunggu anak, baca. Sambil tunggu bas, baca. Ya, sambil apa lagi? Tunggu isteri, baca. Ya, tunggu lecture, baca. So bila kita banyak kali baca tu, kita akan ingat konsep-konsep yang tentu yang kita tulis dalam tu. Dan saya ingat lagi, kalau saya menghadiri seminar, saya banyak bercakap. Ya, sebab apa? Saya boleh komen pembentangan yang diberikan oleh seseorang itu. Sebab apa banyak komen? Sebab saya tengok index book yang saya buat tu. So apa yang saya masukkan? Anything tentang research yang kita buat. Sama ada nota-nota yang relevan. Saya buat tentang self-directed learning. So bila jumpa je self-directed learning, definition, hadis, peribahasa, eksperimen, semua saya masuk situ. So lama-kelamaan kita akan well versed, ya. Bukan setakat artikel-artikel yang lama, tapi juga nota-nota daripada popular articles.
dalam surat khabar, majalah. Sebab tu kira sesuatu yang menarik kan. Dan mana-mana yang menarik tu saya share dalam apa ni? Saya share dalam IG. Ya, letak hashtag sebab apa? Sebab kita nak tarik balik, kita nak cari balik mudah bila kita letakkan hashtag yang tertentu, ya. Okey, ada lagi ni tahap pendidikan, penulisan tesis, ya. Okey, dan penyelia akan menilai dari segi metodologi, lemah ke macam mana kan. Penguasaan, ketelitian pendidikan, keaslian idea, bahasa dan penyampaian dan juga lain-lain. Okey, jadi itu antaranya. So ni adalah reason kenapa kita mesti berkomunikasi. Kalau kita buat PhD, DPT dan sebagainya, ya. So nanti peperiksaannya bukan bertulis. Kan? Yang bertulis itu memanglah kita buat report kan. Tapi kita juga akan diuji dengan verbal. Kita mesti apa ni, mengkomunikasikan apa yang kita faham, ya. Kadang-kadang di meja viva, ya, pemeriksa kan, dia tidak tanda sebenarnya pelajar tu gagal ke ataupun lulus, ya. Sebab apa? Bila baca-baca dia nampak macam gagal, tapi dia hold on sekejap, ya. Dia nak tanya sendiri di meja viva, ya, apa yang sebenarnya difahami. Sebab setengah pelajar tu dia tulis tak berapa bagus tapi dia cakap bagus kan. Alright. So kadang-kadang yang keadaan apa nak bagi gagal ni, ya, tapi setelah mendapat penerangan, okey, lulus kan. Sebab apa? Sebab dia dapat faham daripada pembentangan yang dilakukan, ya. Alright. So saya harap semua fahamlah kepentingan kenapa kita perlu berkomunikasi dengan supervisor. Okey, lepas pukul 10 ni kita bincang sikit. Kalau ada apa yang sanggup berkongsi pengalaman, jadi kita boleh tu share, ya. Okey, ya. Useful guide whenever you see your supervisor. Okey, ni kita tak bincang tu nak cari supervisor luar daripada skop kita, ya. Kalau kita nak cari supervisor dan lepas tu nak present proposal, yang tu lain cerita. Yang ni kita dah ada supervisor, proposal dah lulus, so continuation of that, kan. So masalahnya apa? Masalahnya ialah kita tak buat catatan. So bila kita jumpa supervisor cakap macam ni, kita tak buat catatan. Lepas tu balik kan, lepas tu kita dah lupa dah apa yang sebenarnya perlu dilakukan. Ataupun kita buat catatan kan, lepas tu jumpa balik supervisor tanya, kenapa awak buat macam ni? Kan? Dan supervisor tu terlupa, sebenarnya dia yang suruh buat macam ni. Jadi kita nak mengelakkan daripada berlaku masalah apa ding dong, kita perlu dokumentasikan, ya. So ini adalah cadangan daripada saya. Useful guide whenever you see your supervisor. Alright, so yang pertama, make an appointment, list out question to be discussed. So yang ni bukan peringkat yang apa proposal nak approve ataupun tak. Yang ni kita sudah ada proposal dan kita nak kembangkan idea kita. So dalam kita nak memahami, nak buat chapter 1, 2 dan 3 tu, ada benda yang kita tak faham kan. Ada benda yang kita tak faham, jadi tu perlu penjelasan. Jadi cara saya ialah kita kena emailkan, ya, dan bergerak daripada itu sebagai asas lah, ya. Jadi seolah-olah macam minit mesyuarat, ya, minit mesyuarat. Okey, apa yang kita setuju, kita tu, lepas tu kita bincang apa nak memperbaiki lagi agenda tu dan sebagainya. Jadi yang pertama, katakan kita nak jumpa supervisor, buat appointment dan kita hantar dalam email ke WhatsApp ke senarai soalan-soalan untuk dibincangkan, ya. So saya ada kemukakan contoh, ya. Okey, saya baca dulu, ya. Okey, dan bila jumpa supervisor, jumpa dengan prepared mind. Maksudnya kita dah baca dah. Kalau sebut teori tu kita tahu apa, ya. Jadi kena prepare sikit lah buat mind map dan sebagainya. Dan sebenarnya SB tak suka kalau misalnya datang jumpa dia tak prepare kan, ya.
Jadi bincang-bincang melopong, tanya dah buat ni belum, dah buat ni belum, faham tak ni? Tak faham. So kena prepare, maksudnya kena banyak baca lah. Ya. Okay, so bila jumpa supervisor, oleh sebab kita nak capture conversation dia, ya, minta izin untuk record. Apa guna telefon yang ada pada kita? Kita boleh record kan? Jadi recordkan telefon menggunakan smartphone kita tu. Ya, kalau tak ada, dia memang ada dalam tu kan. Kalau tak ada, inilah cuba install lah. Dan lagi satu kan, kadang-kadang kita bukannya telefon yang ni apa? Yang ni face to face kan. Kita juga boleh install yang boleh record telephone conversation. Jadi kita nak tanya supervisor, nak minta penjelasan, ya. So kita boleh on kan, setting on sound recorder untuk telefon tu, ya. Okey, so minta izin daripada ni supervisor, dan lepas tu kita tanya soalan, ya. Dan bila habis tu kita boleh buat catatan, kita boleh buka balik audio file, ya. Okey, kemudian yang ketiga, so bila dah jumpa, during the discussion, make note of salient points. Jadi maksudnya kita buat nota tentang perkara-perkara penting, ya, perkara-perkara penting daripada tu, ya. Kita rekod juga, catatan tu juga penting, ya. Dan bila kita tanya soalan tu, kita ikutlah apa yang terdapat dalam soalan yang kita dah email tu. Okay, so nanti saya tunjuk contoh dia, ya. Alright, so bila habis je discussion, ya, so cepat-cepat tuliskan apa yang anda faham tentang penerangan, tentang discussion tadi, penerangan yang diberikan oleh supervisor, ya. Okay, dan selalunya saya buat ni juga, email the discussion note to SV to confirm accuracy. Okey, jadi kita tunjuk, kita dengar penerangan, lepas tu kita tulis balik apa yang saya faham macam ni. Boleh tak Prof tolong confirm, ya. Alright, jadi sekarang ni saya tunjukkan contoh, ya. Contoh yang saya lakukan ni berapa lama? Lama dulu, ya. Oleh sebab saya tulis tesis dalam bahasa Inggeris, jadi sebab tu ini kan, jadi ini semua dalam bahasa Inggeris, ya. Okey, yang pertama ini adalah contoh senarai soalan-soalan yang nak ditanya bila saya jumpa pada 23 Oktober 2005, ya. 2005 pukul 3.30 petang, ya. Dr. K, the following are issues that I hope you could help me in solving. Okay, so yang pertama, how to present literature review cohesive with the topic of inquiry. Yang kedua, saya baca tentang Rager, ya. So dia buat macam ni, ya. Dan saya nak minta confirmation, ya. Best data analysis untuk buat common themes, ya. Saya buat kualitatif, ya. Lepas tu anything yang tak faham, terus kita buat catatan. Ethical ke tak, kalau kita ikut macam ni, ya. Lepas tu persoalan ontological, epistemological tu semua kan. Okey, jadi benda ni kita belajar dalam research method, tapi bila kita baca tesis yang orang buat, tak ada pun sebut ni. Itu yang menimbulkan persoalan saya. Jadi saya tanya Dr. K ni. Okey, so yang kelima, okey, jadi scope of literature review, ya. Apa strategi yang bagus, ya? Adakah kita baca yang related saja ataupun yang di luar tu macam mana kan? Alright, so itu yang saya tanya kan. Okey, lepas tu lepas tu saya pun jumpa, dan bila jumpa tu saya rekodkan dan buat nota, dan lepas tu saya update nota saya. Okey, Dr. K, this is my note for our discussion on Monday, October 23rd, 2005. Ya. Please confirm whether the following are what you meant. Yang pertama, sebab Dr. K ni suggest penggunaan storyline, ya, dalam introduction. Yang kedua, yang tadi kan, ingat yang Rager common themes. So dia kata, okey, jadi tak perlu kita minta permission.
cukup hanya acknowledge. So maksudnya sudah terungkai persoalan-persoalan. Jadi sebenarnya kita sebagai novice researcher ni ada banyak persoalan-persoalan yang kita nak tanya. So inilah peluang kita kan. Soalan bodoh pun tak apa, no problem kita tanya. Alright. Okay, so bila habis tu dia jawab dan lagi sekali saya update kan. Ya. Lagi sekali saya update. So inilah saya tulis ya dan minta dia confirm ya. Alright, so ada tak confirmation dia? Confirmation. Jadi Dr. K pun dia confirm. Ya. So kata Dr. K, good interpretation. Ya. So dia adalah komen-komen lanjutan dia terhadap kemusykilan yang saya kemukakan. So kita nampak ada rentetan, ada flow of ideas. Kita tak lompat ke sana kemari kan. Ada satu tema dan kita bawa dan kita akan dive sedalam-dalamnya sampai segala kemusykilan kita dapat dirungkaikan. So dengan cara tu kita tak lompat ke sana kemari, tak tentu hujung pangkal ya. Jadi maksudnya kita cuba mencari sampai ke lubang cacing, apa penyelesaiannya. Kalau ada kita tanya lagi. Jadi itu maksud saya. So ini adalah contoh inilah. So macam mana dia confirm. Dan kalau ada lagi saya akan buat catatan dan akan tanya lagi kan. Okey, tu sebagainya. So ni contoh yang lain ya. Alright, okey. Alright, okey. Jadi sekarang ni soal jawab dan juga perkongsian ya. Jadi siapa-siapa boleh tanya soalan dan juga boleh share lah pengalaman masing-masing. Kita pun nak tengok juga amalan-amalan yang dilakukan oleh rakan-rakan kita. Jadi untuk discussion boleh tak saya mula dengan perkongsian. Okey, ada beberapa orang yang saya kontak sebab saya nampak ada api dalam diri dia. Okey, tahu maksud saya? Maksudnya dia begitu bersemangat ya. Dan saya nampak itulah ada potensi kajian dia akan bergerak laju ya. Okey, ada siapa-siapa nak share ataupun ada apa-apa soalan? Okey, kita jemput soalan dulu kalau ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya Adiba Aisyah. Okey. Okay, saya nak bertanya sikit lah. Memang dah dapat SV lah, SV pertama saya dan saya memang kontak lah dengan beliau. Cumanya nak dapatkan tips lah. Macam saya ni hanya kontak SV saya yang pertama je sebab kami masih dalam ada discussion beberapa perkara lagi lah tentang usulan saya kan. So macam mana saya nak approach, maksudnya kan waktu bila dan time bila saya nak approach saya punya SV nombor 2 dan nombor 3. Adakah dengan kebenaran SV pertama ataupun saya just je contact SV 2 saya dan 3 saya? Okay, just contact saja. Tak ada masalah, tak perlu minta permission daripada yang pertama ya. Cuma macam ni ya. Kalau ada nampak macam idea tu macam bercanggah, kita akan follow pengurusi. Alright, follow pengurusi. Alright, kita boleh ni, kalau boleh misalnya untuk menilai kita punya proposal dan sebagainya. So elok-eloknya ketiga-tiganya jadi senang kerja sikit kan. Kalau dua orang lah, tiga orang lah. Buat perjumpaan bersama sebab apa, antara ketiga-tiga supervisor tu boleh diselaraskan. Boleh diselaraskan. Jadi kalau buat secara berasingan, jadi kemungkinan ada perkara-perkara yang perlukan inilah penjelasan kan. Jadi itu lebih baiklah. Jadi saya ingat macam DPT kan, masa agak kritikal, PhD 3 tahun. Ya. DPT setahun saja. So anda semua kena bergerak cepat ya.
bergerak cepat dan itulah selalu hantar email kepada tu. Jangan kita diam saja kan. Hantar email dengan cara yang baik untuk alert supervisor kita supaya ni kan. Kalau saya selalu suruh ni kan, pelajar saya kadang-kadang ada banyak queue kan. Saya kena jadi panel expert, so kena baca, kena queue panjang kan. Okey, boleh hantar dulu. Kalau saya tak respon dalam masa 2 minggu, tolong remind saya. Saya buat macam tu kan. Jadi rasanya walaupun dia tak suruh buat macam tu, kita beritahulah secara tu kan. Secara yang diplomatik lah, ya. Okey, terima kasih Adibah soalan tu. So saya harap itulah akan berjaya lah, dan Adibah akan lebih bersemangat lagi lah. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Terima kasih Doktor. Okey, boleh tak kita dengar perkongsian? So nanti lepas ni ada soalan, boleh tanya perkongsian daripada ni, macam mana dia manage supervisor, sebab ni ada kaitan juga dengan apa yang Adibah tanya soalan. Jadi kita mulakan dengan Norlina. Norlina ada tak? Ya, saya Doktor. Okey. Boleh on on kamera. Boleh Doktor. Dengar semua ya. Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Doktor, kerana beri saya peluang untuk bercakap berkongsi saya punya proses pendidikan tinggi ini. Jadi untuk yang blok 5, saya telah membuat kajian tindakan. Terima kasih sebenarnya saya nak ucapkan kepada Tuan Syed Lamsah. Jadi orang kata link dengan rakan dalam program ini juga penting sebenarnya, sebab saya bukan pensyarah, jadi saya perlukan orang kata pelajar untuk saya membuat kajian saya. Jadi Tuan Syed Lamsah banyak membantu saya lah dari menyediakan pelajarnya untuk kajian saya. Dan dalam masa yang sama saya sentiasa berurusan dengan penyelia, memaklumkan segala progres saya dengan menghantar gambar segala dokumen-dokumen berkaitan. Jadi ini memudahkan orang kata di segi komunikasi saya dengan pihak penyelia. Walau pada peringkat awal saya sebenarnya tidak dapat, orang kata gagal dalam kajian tindakan saya pada 2 semester, iaitu 1 tahun, kerana saya tidak membuat apa-apa progres disebabkan oleh masalah saya sendiri, iaitu terikat dengan orang kata tugasan pejabat. Jadi saya dapat mengatasi masalah itu dengan membuat kajian tindakan itu selama 3 bulan saja. Maksudnya bila kita gagal, kita kena ada semangat untuk mengatasi masalah kita. Dan seterusnya dengan angka kesedaran itu, maka pada blok yang ke-6, jadi saya dah tahu dah bagaimana cara untuk saya mendapatkan momentum itu dengan orang kata bila saya dapat saja nama penyelia yang menjadi penyelia saya pada blok 6, saya terus menghubungi mereka. Dan Alhamdulillah dia memudahkan saya apabila saya mempunyai grup WhatsApp yang di dalamnya ada ketiga-tiga SB saya. SB saya pertama Dr. Muhammad Yusof Noh, yang kedua Profesor Dr. Karul Anwar, dan yang ketiga terima kasih Dr. dan Dr. Ahmad Zamri, kerana orang kata banyak juga memberi orang kata peringatan pada saya, orang kata bimbingan. Jadi sebenarnya yang paling penting ialah kita sentiasa perlu berurusan dengan SB kita untuk kita tahu tentang apa tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Selain itu, saya juga mengikuti kelas-kelas di luar yang berbayar, membolehkan saya mendapat momentum dan circle-circle yang positif. Dan saya juga selain daripada SB, saya juga mendapat orang kata nasihat dan juga pandangan, idea daripada pensyarah-pensyarah UKM sendiri, di mana saya banyak juga berhubung dengan Prof Dr. Melo
yang walaupun bukan SB saya, tetapi dari segi perkongsian itu banyak membantu dari segi meningkatkan momentum progres saya. Jadi itu antara perkongsian lah, doktor, yang boleh saya nyatakan mengapa saya orang kata nak menamatkan segala apa yang telah saya mulakan. Terima kasih. Okay, ni Nolina, to tell you the truth, masa blok 5 tu saya risau. Ya. Sebab apa? Sebab dia senyap saja kan. Tapi akhirnya dia manage berjaya. Dan lepas tu apa yang mengkagumkan saya, dia begitu proaktif sekali kan. So maksudnya kalau lambat dia tanya kan, dan sebagainya. Lepas tu nak jumpa Prof Khairul, saya kata belum confirm lagi. Dia tak dapat surat lagi, kata nak jumpa juga. Semangat. Ya, semangat yang macam ni yang kita nak. Sebab tu saya beritahu tadi kan, saya nampak api dalam diri dia, semangat yang berkobar-kobar. Dan jadikan ni profesor ni sebagai selebriti. Nampak je kita rasa nak jumpa, dan nak jumpa tu bukannya nak sign autograf dia, nak tanya soalan. Sebab banyak benda-benda yang sepatutnya kita baca 3-4 buah buku, tapi dengan cara kita bertanya, dia akan memberikan jawapan kan. So saya nampak itulah perjalanan begitu bagus sekali. Sudah ada WhatsApp group 3 orang. 3 orang SB-nya. Jadi dia memudahkan saya dari segi bertanya, memudahkan saya untuk mendapatkan feedback, dan alhamdulillah ketiga-tiga SB saya begitu supportive lah, alhamdulillah. Terima kasih doktor. Okey, dan daripada yang lain itulah saya ingat tu satu idea yang bagus lah. Cuba cadangkan buat ni WhatsApp group ke, Telegram group ke, dan sebagainya. Ya. Yeah? Alright, okey, sama-sama. Alright, okey. Yang kedua mungkin saya nak dengar, sebab apa? Sebab ada 2 orang 2 orang kami sama-sama sembang. Sama-sama sembang di mana? Di Bandar Seri Putra. Ya, so masing-masing bercerita tentang pengalaman, concern dan sebagainya. Ya, okey. Dan saya ingat pertemuan tu asalnya mungkin dalam tak sampai sejam pun, so dia boleh jadi lama sampai keesokan harinya saya ingat. Sebab kita start pukul 9 malam sampai dekat pukul 1. Jadi so 2 orang ni ialah yang pertama Amir Hamzah. Ya, jumpa dekat Travelers Inn, dan tempat yang sama juga. Saya ingat dia kontak Amir kan. Ni siapa ni, Muhammad Tahir. Tapi rupanya kebetulan tempat dia sama ya. Okey, Amir ada ke? Amir Hamzah? Ada doktor. Okey. So boleh cerita sikit yang kita nak tahu ni macam mana daripada bila kita cari proposal, memanglah uncertain kan. Ya. So macam mana anda manage untuk menjadi lebih jelas lagi lah perjalanan dalam kita buat proposal dan seterusnya kajian ni. Ya. Apa langkah-langkah yang telah dilakukan, apa perkara-perkara yang boleh diambil iktibar oleh rakan-rakan semua. Assalamualaikum. Yang saya hormati Dr. Ahmad Zamri serta selamat malam kepada semua rakan-rakan yang ada pada malam ni. Saya mempunyai 3 SB. Yang pertama Profesor Madya Dr. Muhammad Sattar, Dr. Afendi dan Dr. Zamri lah sebagai penyelia pendidikan tinggi. Jadi semasa dalam program ni, saya dapat tahu yang Dr. Zamri ni ada satu team untuk mencari jurnal ataupun artikel-artikel yang mana carian tersebut memudahkan saya lah sebagai apa orang kata part time, ni study dalam part time. Jadi saya ada memohon dengan Dr. Zamri lah pada waktu tu untuk buat satu program macam mana untuk jurnal-jurnal artikel-artikel yang berkaitan dengan tajuk tu masuk ke dalam email tanpa dicari. Itu menyebabkan masa lah. Daripada situ bila dah dapat jurnal-jurnal dan artikel tu dalam email tu, dari situ saya mula develop lah saya punya proposal tu.
sikit demi sikit. Setelah itu saya ada jumpa lah dengan SB yang pertama, SB yang kedua dan juga Dr. Zamri sendiri lah untuk memperbetulkan lah mana-mana kesilapan yang saya buat tu, sehingga saya dapat buat dalam orang kata agak baik sikit lah setakat hari ni kan. Mungkin ada penambahbaikan lagi akan datang ni, tapi setakat ni adalah orang kata dari segi orang kata proposal tu dah ada nampak lah rupa dia tu daripada yang sebelum ni yang tak ada apa-apa kan. Jadi secara saya untuk berkomunikasi dengan SB ni, saya akan pertama saya akan WhatsApp sebab saya tak berani nak call, takut kita tak tahu masa dia apa dia sibuk atau tidak. Saya akan WhatsApp dan bila dapat feedback dan bila dapat reply daripada SB tu, barulah saya buat temu janji masa mana yang SB tu setujulah. Kemudian barulah saya jumpa, bawa apa yang saya dah buat, and then selepas SB betulkan, barulah saya betulkan balik dan akan jumpa kembali lah untuk tengok balik macam mana. Saya rasa mungkin itu sajalah kongsian saya setakat ni. Terima kasih kepada Dr. Zamri. Okey, sama-sama. Apa yang saya kagum yang Amir ni, dia cari saya. Jadi saya ingat masa batch dia itu saya suka guna Telegram instead of WhatsApp. Sebab apa tahu? Sebab Telegram tu ada banyak function untuk remind members of Telegram group tu kalau ada assignment yang perlu dihantar, sebab tu saya guna. Dan lagi satu, dia tak makan space kan, dia akan simpan dalam cloud kan. So Amir tengok daripada situlah rasanya ada benda-benda yang menarik di situ. So dia tanya saya sama ada boleh tak kalau buat Google Alert. Sebab Google Alert ni satu perkara penting. Ramai orang tak tahu, bendanya simple saja, ya. Tapi kalau misalnya kita tahu, jadi mudah kerja kita. Kita letak je search term dan lepas tu artikel-artikel akan datang dengan sendirinya ke mailbox kita kan. Dan lepas tu kita boleh start save artikel-artikel tu. Ya, syarat dia search term mesti betul. Ya, okey. So ada beberapa perkara yang perlu kita pelajari. Yang nak masuk tu mudah, tapi kalau search term dia terlalu umum sangat, so nanti akan jadi banjir. Maksudnya mailbox kita penuh dengan tu kan. So kena ada cara dia. Jadi caranya ialah sama ada kita buat email khas ataupun kita create folder lain dalam email kita supaya ada shortcut, ya. Alert daripada Google ni ataupun daripada Scholar akan pergi kepada folder yang tertentu, ya. Okey, so yang tu kita boleh buat. Di masa-masa akan datang nanti saya akan fikir tajuk-tajuk yang perlu saya sampaikan dan anda juga boleh cadangkan, ya. So mana-mana yang terperinci itu konten, itu kena tanya supervisor. Tapi mana yang agak umum, mana yang berbentuk IT, yang berbentuk research method, okey, insya-Allah lah saya boleh berikan panduan, ya. Okey, dan mungkin kita dengar satu lagi daripada ni Muhammad Tahir, adakah? Ada, Doktor, ada. Ada. Okey, jadi Muhammad Tahir pun ada berjumpa dengan Muhammad Tahir ni di zaman Covid ni, yang Amir pun Covid juga kan masa tu. Jadi kita orang jumpa, dan saya sebenarnya kalau tentang pendidikan memang seronok bercakap. Sebab apa? Sebab dia kadang-kadang kita bercakap tu satu demi satu idea tu kan. Makin lama makin banyak yang menyebabkan Cik Muhammad Tahir terpaksa balik hari yang lain. Kita start pukul 9 kan, balik pukul 1 pagi kan. Okey, so boleh cerita pengalaman. Sebab saya ingat masa blok 5 itu macam juga Nolina, Muhammad Tahir ni dia macam diam je kan. So tiba blok 6 tu dia macam ada semangat baru, ya. Semangat baru. Jadi boleh beritahu tentang semangat baru tu macam mana. Okey, terima kasih Dr. Zamri. Rakan-rakan sekalian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali saya rasa amat bertuah lah kerana SB saya adalah Dr. Ahmad Zamri Manzur.
merupakan antara SB yang menjadi rebutan ramai katanya. Dan saya pun rasa teruja lah apabila pada bulan Disember, 20 Disember saya dapat surat daripada UKM. Cuma penyelia saya tu ada dua penyelia utama. Pertama, penyelia utama yang mana satu, yang pertama, yang kedua belum. Pada surat tu kedua-duanya penyelia utama lah. Tapi dalam surat pemilihan penyelia tu, yang kedua Dr. Zamri lah. Okey, dan 10 hari selepas saya dapat surat tu, sebab cuti hujung tahun, saya terus WhatsApp, Telegram dulu Dr. Zamri, sebab Dr. Zamri agak aktif dalam Telegram. Dan Dr. Zamri terus bertanyakan apa khabar dan sebagainya. Dan semangat itulah yang saya sahut untuk terus tetapkan waktu untuk berjumpa bersemuka. Walaupun pada waktu last minute tu macam susah, macam tak menjadi kenyataan, tetapi selepas kerajaan umumkan PKP, kami ambil keputusan drastik lah, baik jumpa sebelum tak dapat berjumpa, kan. Dan akhirnya perjumpaan itu berlaku di Bandar Seri Putra. Dan Dr. Zamri berikanlah tempat yang sesuai, tempat yang senyap, yang boleh bincang, kan. Rupanya Travelers itulah tempat yang paling best sekali lah, Doktor. Kita dapat sambil-sambil menikmati mocha latte americano, Jadi dapatlah berbincang dengan rasa dekat overseas pula, Doktor. Rasa dekat London, Doktor. Tinggal lagi tak ada snow je. Perbincangan malam itu macam yang disebut Dr. Zamri, bermula dengan kami Kota Guang. Kita dah pernah berjumpa, tetapi mungkin belum lagi kata orang dapat bersembang sepanjang ataupun selama itu. Jadi dalam sesi yang pertama tu, Dr. Zamri mungkin atas pengalaman yang begitu luas sekali, kan, berjayalah meneroka saya ni perlahan-lahan, kan, sehingga saya rasa dapat banyaklah berkongsi dengan Dr. Zamri, terutamanya dalam yang Dr. sentuh pada malam itu, minat, kesukaan ataupun apa yang sedang saya buat yang saya suka. Kerana rupanya dia kaitkan dengan kajian yang bakal saya tulislah. Kemudian saya rasa perkara yang penting dalam pertemuan itu juga ialah bagaimana rupanya bila kita bertemu dengan bersemuka dengan penyelia ini, masa itu memberikan peluang untuk kita berkongsi lebih lagi daripada sepatutnya. Kan, kadang-kadang kalau kita berjumpa dalam keadaan yang tergesa-gesa, dalam keadaan yang spontan tu, mungkin perbincangan itu akan agak terhad. Tapi dengan perjumpaan sesi yang bersantai macam itu di Travel Mart, lepas tu kami pun bertukar lagi ke restoran yang berikutnya, restoran mamak, sehingga mamak tu tutup, barulah kita dapat sebalik. Ya, betul. Kalau lah mamak tu tutup lepas subuh, rasanya lepas subuh. Kan? Sebab apa? Di antara kelebihan Dr. Zamri ni ialah beliau selesa dengan cara yang macam itu, kan. Ini gaya lelaki lah, kan. Suka duduk di atau melepak, tapi dengan perbincangan-perbincangan yang sangat akademik. Ibarat kata macam Dr. Zamri lah, santapan kita tu bukanlah mocha latte ataupun long black ke apa ke, kan, tapi yang kita santapan malam itu teori-teori, satu persatu teori Dr. Zamri share pada saya. Contohnya teori SDG, IR 4.0, TPEC, connectivism, Maya multimedia theory, Swallow, connectivity float. Jadi banyaklah, kan, yang satu-satu keluar. Selepas keping roti canai, 2 teori keluar. Kan? Keping tosir, 1 lagi teori keluar. Jadi memang pertemuan yang bersantai begitu bagi saya satu pertemuan yang bukan setakat memberi makna, tetapi menguatkan lagi ingatan kita terhadap apa yang dibincangkan. Sampai sekarang, Doktor, saya nampak tosir je, saya dah nampak dah impact teori. Kan? Sebab masa tu baru ada satu lagi Doktor punya style, kan. Jadi saya rasa cepatlah. Saya harap PKP ni cepat berakhir supaya sesi itu dapat diteruskan. Dan betul seperti kata Dr. Zamri, saya ketika KT dulu saya terpaksa tangguhkan. Pertama, saya dapat ketika itu panggilan haji.
Jadi saya rasa mungkin tawaran itu saya utamakan dan menyebabkan saya terlewat untuk satu SEM. Tetapi ketika itu mungkin jugalah faktor-faktor lain lah yang menjadi seperti kawan-kawan yang lain jugalah, kita ni kadang-kadang bila bekerja sambil belajar ni, kerja keutamaan kita tu tak dapatlah kita nak elak kan. Akhirnya keutamaan tu dah jadi kurang lah kepada pembelajaran ni, menyebabkan kita mungkin berlengah-lengah, kita sambil lewat ataupun tak, ibarat kata tak diperhatikan, kita anyot macam tu kan. Jadi kesilapan ataupun kelemahan itu saya cuba baikilah untuk sesi yang ini, dan pertemuan buat pertama kali dengan Dr. Zamri itu sangat membantu untuk saya susun, sebab next time sesi nanti doktor pun dah tunjukkan lebih kepada penjajaran dan pemetaan pula. Di samping saya akan nanti doktor saya akan sharekan teori-teori yang saya dah baca tentang apa yang doktor sebutkan tu, saya emailkan. Dan yang paling bagus sekali kalau dalam konteks saya ni, kami ada satu grup kohort KPM. Saya rasa ramai dalam ni yang mendengar ni kan. Yang mana alhamdulillah kawan-kawan ni sangat memberi sokongan kuat, sehingga banyaklah bagi inisiatif yang dibuat macam Aini ataupun kawan-kawan lain ada buat grup lagi, buat grup Telegram, sanggup jumpa di mana-mana tempat sebelum ini kan. Tujuan dia adalah untuk pertama menaikkan motivasi sesama kita. Yang kedua, kita terbuka dan share apa pengalaman kita yang sedang berlaku dengan SB masing-masing. Kerana mungkin itu dapat memberikan kata orang sumbangan lah kepada prestasi kita masing-masing lah kawan-kawan ni. So saya rasa itu mungkin boleh saya share lah malam ni pada kawan-kawan yang mendengar, dan insyaAllah mudah-mudahan ianya dapat lagi memberikan motivasi lah kepada semua. Terima kasih Doktor. Okey, terima kasih Saudara Muhammad. So itu adalah refleksi daripada 3. Kalau ada lagi 1-2 lagi kita boleh dengar di sini. Okey, untuk sementara tu boleh tak kita nak buat lagi program yang seperti ini. Sebenarnya bulan Februari ni pensyarah agak busy sikit, iaitu marking. Tapi saya akan cari masa Saya akan cari masa yang bersesuaian. Tengoklah. So bergantung pada kehendak tuan-tuan dan puan-puan, sama ada 2 minggu lagi ke, sebulan lagi ke. So kita akan buatlah. Sebab hasrat saya ialah supaya setiap orang jelas dengan apa jalan yang kita ambil ni untuk buat penyelidikan. Okeylah, supaya reputasi kita naik sikit lah ya. Jadi orang tengok, oh DPT tu, jadi nampak rasa respect kan. Sebab apa? Nampak pelajar-pelajar dia adalah yang yang sangat tajam pemikiran dia. Kalau boleh kita nak yang seperti itu ya. Okey. Boleh tak saya minta ni cadangan-cadangan anda boleh tulis dalam chat cadangan apa yang saya boleh bantu anda untuk sesi-sesi yang akan datang. Pada sesi ini saya pilih tentang perhubungan dengan supervisor. Sebab apa? Sebab sebenarnya bukan saja-saja. Supervisor tu selalu ramai yang beritahu, kata ni pelajar DPT ni ada ke tak ada ni. Ya. Sebab jarang jumpa ya. Jadi sebab tu saya buat tu. Lepas ni mungkin tidak akan ada kes lagi ya. Dan mungkin ada perkara-perkara lain lagi. So nanti saya boleh share lah ya. Okey, so kita baca ada yang dah hantar. Okay, Latifah kata cara yang betul buat sorotan literature. So yang ni mungkin saya boleh ajar menggunakan pemetaan ya, mapping dan juga online mapping dan juga jadual ya. Okey, so bezanya dengan orang lain kemungkinan ada unsur IT sikit situ kan. Sebab sekarang ni artikel tu banyak yang kita boleh akses secara elektronik kan. Okey, itu daripada Latifah. Daripada Rizal, sekerat yang mungkin doktor adakan program seperti ini. Kita nak juga idea daripada anda semua ya. Yang akan datang kemungkinan tajuknya ialah, ni tajuk yang menarik ya. Saya nak buat tajuknya ialah Mana Janjimu. Itu yang akan datang
So bunyi macam romantik kan, tapi sebenarnya dia merujuk kepada research question yang anda janjikan. Hashtag mana janjimu. Alright, okay. Itu ada orang tulis tu, siapa? iPad 4 mana janjimu. Ada lagi cadangan, tulis So nanti saya akan save ni semua. Dan saya akan tengok mana yang tu ya. So nanti kita akan susun program-program yang boleh kita lakukan. Cara penulisan gaya UKM itu memang saya ada bagi dekat pelajar master Sarawak. So saya boleh ambil material yang lama ya, gaya UKM ya. Okey, lagi fokus kajian. Jadi itu antaranya ya. Dan kalau misalnya idea datang lambat, nanti boleh WhatsApp ataupun Telegram saya ya. Jadi untuk saya elok Telegram ataupun WhatsApp. Kalau call siapa yang tak ada dalam address list, biasanya saya tak angkat. Tapi kalau ada, anda selamatlah ya. Jadi siapa-siapa yang rasanya saya tak ada contact number, kalau nak telefon mungkin anda tanya dululah melalui itu kan. Sebab saya kalau semasa ceramah, semasa lecture, semasa mesyuarat, saya biasanya tak angkat telefon ya. Saya jawab melalui Telegram ataupun WhatsApp saja. Alright, okay. Itu cadangan. Ada soalan tak? Kita akan tamat dalam masa 5 minit lagi. Sama ada soalan ataupun perkongsian. Okay, so tak ada Alright, kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya beritahu Puan Aini, saya rasa ini betul ni, ya. Puan Aini boleh confirm. Saya kata dia mungkin kita dapat 10 orang saja. 10 orang pun okeylah, alhamdulillah kan. Tapi tengok berapa ramai hari ini, 40 lebih. 40 lebih ya. Tolak 2 orang. 2 orang tu apa? Saya dengan akaun backup saya. Akaun backup tu sebab apa? Sebab kalau putus yang ni, yang satu lagi ada. Saya selalu buat backup ya. Okey, jadi itulah pantun saya kepada anda semua. Hendak gugurlah nangka, jangan ditimpa si ranting pau. Hendak tidur, tahankan mata, jangan dilupa masa depan yang jauh. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Sebarang kelemahan minta maaf ya. Doktor tangkap gambar ramai-ramai. Right, boleh. Jadi semua kena on ya. So nanti hantar pada saya satu ya. Alright, okay. Diminta semua on kamera, ada permintaan ya. Ya. Kenangan ni. Kenangan Yang pertama, okey. Ya. Okey, boleh on semua. Siapa yang on awal dia berada pada ni pada yang pertama. Page yang pertama. Yang lambat sikit page yang kedua. Okey, gambar saya 2 ya. Okay, bagi tengah-tengah sikit. Alright. Okey, siapa nak ambil gambar ni? Okey, ni boleh ambil. Siapa tu? Saya ambil, Doktor. Okey, dah ambil. Page 2. Okey, kita ni tak habis lagi. Tunggu penuh dulu. Sebab ramai yang tengah betulkan tudung tu. Amir Fairuz. Admin nampak lah. Zarawi boleh on kamera. Okey. iPad 4. Okey. Ini Zarawi dah on kamera. Kamera tak dapat on. Minta maaf. Tak dapat on. Okey, tak apa. Okey, Latifah tak dapat on juga. Ni Dr. Syai, siapa lagi?
Okey, Hafizah, Zamila, Mia. Okey. Alright. Okay. Okey, Nolina ambil semualah page 1, page 2. Okey. Okey, Wong saya nampak lain sikit ataupun Wong yang lain ni. Wong pregnant. Okey. Oh, alright. Okey, tahniah. Okey, Ustaz Hakim, apa khabar Ustaz Hakim? Alhamdulillah, Doktor, terima kasih banyak. Sama. Okey. Okey, ni dah beritahulah suruh senyum sebab kita tak boleh senyum berpanjangan kan. Dia ada time limit dia. Terima kasih semua. Oh, dah ambil ya? Okey. Dah. Alright. Okey, saya nampak Imran. Apa khabar Muhammad Imran? Okey, baik Okey. Okey, sama Fadli Terima kasih, Doktor. Okey, sama. Terima kasih sahabat-sahabat. Terima kasih Dr. Zamri. Terima kasih. Okey, sama. Saya nanti terima kasih semua. ya, nanti saya announce bila akan next one. Okay. Baik. Terima kasih Doktor. Okey, sama. Assalamualaikum. Okey, saya terlupa slide slide. Alright, kejap saya share.